Terima kasih Malaysia, terima kasih Barisan Hadapan kita dan juga terima kasih kepada setiap individu di Malaysia ini kerana dengan usaha keras dan juga pematuhan kita terhadap SOP selama tempoh PKP, kita berjaya berada di tahap Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ketika ini. Jadi topik kita seterusnya ini juga tidak banyak lari daripada PKP ini kerana kita nak melihat sejauh mana kita mampu untuk menjadi sebuah negara yang bebas COVID-19 secara keseluruhannya. Jadi kalau kita dah menang pada waktu itu, barulah kita boleh anggap bahawa kita berjaya menghadapi COVID-19. Itulah dia. Jadi kita nak bincangkan mengenai satu topik yang cukup penting dalam keadaan kita menjalani norma baharu ketika ini, iaitu berkaitan dengan jangan leka dan cuai raih kelonggaran semasa PKPP. Jadi bersama kita di studio Selamat Pagi Malaysia pada hari ini merupakan Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, iaitu Datuk Dr. Zainal Arifin Omar. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama kami Datuk. Kita dah bersama selama beberapa bulan kebelakangan ini sejak betul. PKP. Ya betul. Kemudian PKPB dan kini PKP pemulihan. Jadi saya rasa Datuk sendiri sudah melihat peralihan daripada fasa-fasa itu. Kita melihat banyak sebenarnya perkara yang perlu kita lakukan sebagai rakyat. Kita patuh kepada SOP-nya. Jadi hasilnya kita lihat sekarang dengan penurunan kes COVID-19. Jadi mungkin pemerhatian Datuk sendiri bagaimana? Ya betul. Alhamdulillah. Jadi saya rasa ada dua perkara yang saya nak sentuh pada ini. Pertama adalah ingatan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan Kementerian Kesihatan Malaysia yang mengatakan bahawa kita telah mula bertambah baik, tapi kita belum keluar sepenuhnya setakat ini di seluruh dunia hampir 10 juta kes dan 500,000 kematian. Yang kedua adalah dalam fasa PKPP ini kita dah mula boleh berjalan ke sana kemari dan alhamdulillah saya pun dah pergi 2 minggu lepas di Batu Kurau menikmati durian dan minggu lepas saya di Melaka di pantai Kelebang Jadi ada beberapa perkara yang saya rasa alhamdulillah bagus telah ada pergerakan, telah ada pematuhan, tetapi ada juga gaps ataupun perkara-perkara yang kita perlu perhatikan dan amalkan supaya kita tidak leka lah. Macam tajuk kita jangan leka dan cuai, kerana di keliling kita masih ada banyak kes. Di negara-negara di sekeliling kita pun masih banyak kes. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati dan kita tidak perlu tergesa-gesa rushing pergi tengok wayang, pergi naik ferry, pergi berkumpul di pantai ramai-ramai. Jadi kita perlu bijak melihat suasana dan juga kita mematuhi amalan yang telah dinasihatkan itu. Kita bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia sekarang ini sedang mempraktikkan amalan norma baharu. Jadi cara yang terbaik kita untuk mendidik generasi muda kita khususnya berkenaan amalan norma baharu ini ialah melalui titik teladan daripada ibu bapa khususnya. Jadi komen Datuk mengenai peranan ibu bapa dalam membentuk generasi muda dan pemahaman mereka terhadap norma baharu dan SOP dalam pandemik COVID-19 ini. Ya, betul sebab misalnya ibu bapa mengingatkan kalau anak-anak itu nak pergi ke sekolah ataupun pergi ke tempat public gathering, perkumpulan ramai, supaya mematuhi. Kemudian ibu bapa pun tidak membawa anak-anak misalnya ke pasar atau ke supermarket yang ramai orang. Dan bila kita keluar rumah tu kita sentiasa membawa face mask dan mengamalkan social distancing lah. Dan setiap kali kita balik rumah kita gunakan basuh tangan, kita mandi dan sebagainya. Jadi ini semua adalah norma yang menjadi satu tradisi yang patut kita sebagai satu keluarga lah. InsyaAllah kita akan anak-anak kita akan mengikuti kita. Kalau kita lihat sebenarnya pada hari ini 1 Julai ada banyak aktiviti sudah mula dibenarkan beroperasi sepenuhnya, antaranya tadika, taska, prasekolah dan aktiviti ekonomi juga semakin dikembangkan dengan pawagam tadi seperti mana kata Datuk lah. Jadi apabila kita sudah begitu banyak kelonggaran begini secara tidak langsung, kadang-kadang mungkin kita leka pada waktu kita ke mana-mana lokasi pun kadang-kadang mungkin kita lupa tentang SOP ini. Tapi
Tapi bagi Datuk sendirilah, untuk kita nak menanam sikap patuh kepada SOP ini, saya rasa mengambil masa. Cuma dalam beberapa bulan kebelakangan ini kita boleh lakukan. Jadi ia bukan hanya untuk pada waktu pandemik ini saja saya rasa, tapi lebih daripada itu. Jadi bagi Datuk, bagaimana nak memastikan supaya orang ramai melihat SOP yang diamalkan selama ini dalam tempoh kita berhadapan dengan COVID-19 ini bukan untuk waktu ini saja, tetapi mungkin sampai bila-bila. Ya betul. Saya rasa salah satu ialah seperti peranan media massa RTM misalnya sentiasa mengingatkan masyarakat ya di dalam setiap masa. Yang kedua, saya rasa operator, pengusaha-pengusaha premis ataupun tempat kunjungan orang masyarakat sentiasa peka dan mengingatkan masyarakat. Contoh, saya pergi banyak tempat. Kadang-kadang kita terlupa. Kita pergi pasar atau kita pergi kedai, kita lupa nak tulis nama. Tapi bila sampai di situ, mereka kata, ambil suhu. Ataupun kita scan. Ataupun kita tulis nama. Jadi, ini mesti dilaksanakan setiap masa. Kalau tidak, kita terlupa. Tapi bila kita, kena ambil suhu. Jadi, kita ingat lagi dan kita akan terus laksanakan. Dan setengah-setengah tempat tu ada, saya pergi satu kedai kecil, workshop, dia kata, tak boleh masuk, mesti ada mask. Kalau kena sakit, semua orang susah. Jadi pakcik tu pun ingat. Jadi dia kata, okey, tak ada mask, tak apa. Nah, saya bagi mask baru masuk kedai saya. Jadi benda ini adalah kena datang katakan sebagai natural. InsyaAllah semua orang buat begitu, dia akan jadi norma baru yang bagus. Bagaimana pula Datuk, ada segelintir pihak yang mengambil ringan mengenai maklumat nama, nombor telefon jika memasuki pasar raya ataupun premis-premis perniagaan. Ada yang tidak meletakkan nama yang betul dan juga nombor telefon yang betul. Nasihat Datuk. Ya betul. Ini saya pun kadang-kadang kita tengok pelik lah kan. Tulis nama, baca pun tak boleh. Tulis nombor telefon yang kita pun tak boleh baca. Jadi kita nak menipu siapa? Satu sikap yang tidak baguslah. Maknanya kita rasa kita tak nak bergedah nama kita. Tetapi kalau berlaku kes, misalnya kita tidak dapat dibuat contact tracing, jadi kita bermasalah dan juga orang bermasalah. Jadi pada saya, kalau zaman teknologi ni mudah, kalau kita tak nak tulis banyak kali, pegang pen, bawa telefon, scan MySejahtera ada. Ya. Sekarang saya dah common, saya tengok tempat MySejahtera. Jadi tak payah kita nak tulis kan, nak pegang pen lah, takut. Jadi kenapa kita harus menipu diri kita dan menipu masyarakat yang kata, lepas tu kita rasa bangga, aku tak tulis nama betul, aku tak tulis nombor telefon betul, dia orang tak dapat cari aku. Sekiranya berlaku kes, siapa yang rugi? So please, pohonlah semua masyarakat bertanggungjawab untuk diri sendiri, kemudian baru untuk orang lain. Sebenarnya apa yang kita capai sehingga ke tahap ini banyak disumbangkan oleh masyarakat, tetapi pada masa yang sama kita perlu melihat juga barisan hadapan yang telah bertungkus lumus sejak daripada hari pertama lagi. Tentunya kita melihat peranan Kementerian Kesihatan sendiri, malah negara kita juga diiktiraf sebagai antara negara yang telah berada pada lingkungan negara yang menghadapi COVID-19 ini dengan sebaiknya. Jadi bagi Datuk, bagaimana nak memastikan supaya kedudukan kita ini dalam kalangan negara-negara lain yang berhadapan dengan COVID-19 dapat kita terus pertahankan dan menjadi contoh kepada negara lain? Ya, saya banyak berbincang, bukan saja dalam negeri tapi juga dengan rakan-rakan di luar negara. Di Malaysia, alhamdulillah, kita mempunyai 3 elemen yang kuat yang menyebabkan kita berjaya cemerlang. Pertama, kita mempunyai agensi pelaksana, Kementerian Kesihatan, frontliners, polis yang meletakkan peraturan-peraturan yang tepat pada masanya. Dan kedua, penguatkuasaan yang sentiasa. Yang kedua, kita ada elemen media yang sentiasa, tak kira elektronik, surat khabar, print, penghebahan, semua menghebahkan benda yang common, yang biasa dan mudah dipahami. Jadi faham. Yang ketiga ada elemen masyarakat kita yang patuh. Saya rasa susah kita nak lihat komuniti seperti di Malaysia yang mana kan setengah tempat dia terlalu strict undang-undang, kena patuh. Setengah tu tak ada undang-undang pun tak patuh. Tapi di Malaysia alhamdulillah semua peringkat ada yang tak patuh, tapi majoritinya adalah patuh dan alhamdulillah setakat ini kejayaan kita dan kejayaan kita seterusnya adalah bergantung pada 3 elemen tadi. Pelaksana, media massa dan ketiga adalah
komuniti itu sendiri, insya-Allah. Alhamdulillah. Satu lagi perkembangan yang dapat kita lihat sepanjang tempoh PKP ialah kesedaran masyarakat mengenai proses sanitasi ataupun disinfeksi. Jadi bagaimana Datuk melihat perkembangan tahap sanitasi dalam kalangan orang awam ketika ini? Alhamdulillah. Saya rasa di mana-mana you pergi, budak-budak dewasa, orang tua, ada sanitizer. Kemudian saya duduk di sebuah hotel Melaka. Setiap kali kena masuk, dia ada chamber. Masuk kena pusing-pusing. And then beg kita dia sanitize. Kadang kita keluar makan, kita nak masuk pun kena juga kan. Jadi kita rasakan susah. Tapi alhamdulillah, maknanya everybody ikut, semua ikut. Jadi saya rasa pematuhan, kepahaman dan pengamalan dari segi sanitation itu adalah sangat bagus di Malaysia sekarang. Dan kita boleh kekalkan, alhamdulillah kita akan menjadi negara maju yang nanti peka kepada environment dan kesihatan keseluruhannya. InsyaAllah. Ya, untuk kita nak memastikan supaya tempoh pemulihan ini nanti berjaya sehingga 31 Ogos nanti PKP pemulihan, saya rasa di pihak Datuk sendiri pastinya melihat ada banyak lagi perkara yang perlu dilakukan oleh rakyat sendiri supaya mereka tidak hanya mengamalkan SOP saja tapi lebih daripada itu. Bagaimana nak memastikan supaya apabila kita berada dalam tempoh PKPP ini dapat benar-benar berhasil nanti pada 31 Ogos hari terakhir penguatkuasaannya. Datuk, saya rasa dengan rakan-rakan di dalam persatuan pasti ada banyak perbincangan-perbincangan yang dilakukan untuk memastikan supaya diperhalusi langkah-langkah yang akan diambil pada masa akan datang. Kalau mungkin akan berlaku lagi pandemik lain, kita tidak tahu. Sebab ini pun kita tidak pernah jangka, tapi kita mampu menghadapinya. Ya, betul. Kita rasakan bahawa insya-Allah kita boleh menghalang apa-apa epidemik atau wabak sekiranya kita mengikuti orang kata prosedur macam ini ya. Tapi kita kena cepatlah ya. Dan kita jangan lupa 3 elemen tadi, di samping komuniti itu kena dimaklumkan dan mereka dilibatkan bersama. Menggerakkan komuniti tadi adalah penting ya. Dan saya rasa satu lagi adalah peraturan ada, tetapi masyarakat tu dia kena bijak berfikir sendiri, meneliti di antara dua keseimbangan. Satu ialah nyawa. Yang kedua ialah kehidupan. Kehidupan mana kita boleh bergerak, kita boleh bekerja, kita boleh beriadah. Jadi kalau kita katakan nak selamat nyawa, kita kena kurung saja, tapi kita tak boleh pergi mana pun. Kita dah merasa 3 bulan kan. It's not easy. Jadi kita kena faham nyawa dan kehidupan tu mesti kita harmoniskan, keseimbangan kan, dan insya-Allah kita akan bergerak begitu. Dan kami di persatuan, di komuniti, di kerajaan dan sebagainya memang kita sentiasa memperseimbangkan dan mengajak komuniti supaya faham dan melakukan dengan niat ikhlas, sungguh-sungguhlah, bukan orang katakan suka-suka je. Kita dalam masyarakat menghadapi norma baharu dalam keadaan pandemik COVID-19 sebelum ini, kita dah terbiasa dengan keadaan kita menjauhi perhimpunan secara beramai-ramai. Tapi 1 Julai merupakan tarikh yang satu penanda bagi aktiviti sosial, terutamanya bagi kenduri kendara, di mana perkahwinan ataupun majlis-majlis perkahwinan dibenarkan dengan kadar 250 orang individu dalam satu masa. Apa reaksi Datuk mengenai pernyataan sebegini? Pada kita baguslah ya. Mana kita dah longgarkan ya, dan menyerahkan tanggungjawab itu kepada masyarakat, sama ada tuan rumah ataupun event organizer ataupun peserta lah. Kena sentiasa amalkan SOP dan ingatkan bahawa COVID masih berada pada kita. Jadi walaupun kita buat kenduri kahwin di kampung ataupun kita buat majlis makan malam berkeluarga, jadi kita ingatkan okey, siapa yang sehat datang, siapa tak sehat duduk rumah. Betul. Kalau ada ni pakai mask, basuh tangan, dan kalau kita tak kenal 1 meter distancing dan sebagainya. Jadi ini benda ni
kita kena buat hari-hari. Ingatkan di mana saja, tak kira di surau, di masjid, di panggung wayang dan sebagainya. Kita ingatkan benda-benda dan insya-Allah bila kita tengok norma semua orang begitu, kita akan jadikan satu budaya. InsyaAllah. Saya masih lagi suka menyentuh tentang peranan Kementerian Kesihatan. Malah kita juga lihat sebenarnya usaha untuk kita nak mencari vaksin itu masih lagi giat dilakukan, bukan sahaja negara kita tetapi juga di negara-negara lain yang kini sedang berhadapan dengan situasi ini. Jadi bagi Datuk, apabila kita berada pada situasi di mana kita menjadi contoh dari segi pengawalan dan juga pengendalian masyarakat dan juga komunitinya, kita berjaya. Tetapi untuk memastikan supaya kita mencari penawar ataupun sekurang-kurangnya vaksin kepada pandemik ini, saya rasa bukan mudah, malah memerlukan kerjasama yang lebih luas daripada itu. Di luar negara juga mereka juga sedang bertugas lumus ke arah itu. Jadi bagi Datuk, bagaimana pandangan sebagai orang yang terlibat secara langsung di dalam bidang kesihatan awam ini melihat kepada peranan Kementerian Kesihatan sendiri dan kerjasama di peringkat global? Ya, kita yakin Kementerian Kesihatan kita memang selalu involved, terlibat di dalam pertubuhan kesihatan sedunia dan agensi lain untuk mencari penawar. Dan macam peringkat awal kita terlibat dengan projek rawatan dan insya-Allah saya rasakan kita juga mohon supaya kerajaan Malaysia melebihkan sikitlah peruntukan dan lebih aktif. Misalnya kalau sekarang ni ujian-ujian dilakukan di luar negara, jadi kita boleh bawa pakar-pakar luar negara dalam negara bersama-sama. Why not? Kenapa tidak kita melakukan kajian penyelidikan itu di sini dengan menggunakan pakar kita, peruntukan kita dan juga komuniti kita. Saya rasa kita akan lebih maju dan kita sepatutnya lebih maju daripada kebanyakan negara di rantau inilah, insya-Allah. Menyentuh mengenai komuniti tadi, Datuk. Kita, kerajaan Malaysia sudah pastinya mempunyai usaha-usaha dalam ke arah kita memperkasakan komuniti kita daripada risiko pandemik COVID-19 ini. Jadi apa antara nasihat Datuk terhadap komuniti, ketua-ketua kampung, ketua rumah panjang dan juga ketua KRT, JKK dan sebagainya dalam peranan mereka membantu kerajaan bagi membasmi pandemik COVID-19 dan juga norma baharu sekarang ini? Betul. Dulu saya kerajaan. Saya suruh je orang buat. Sekarang saya di komuniti, saya masyarakat. Jadi kita nak buat. Jadi saya minta semua di peringkat masyarakat, jangan tunjuklah, sana kena buat, sana buat, kerajaan kena buat, itu kerajaan buat. Jangan. Tunjuk pada kita apa yang kita boleh buat. Semua sekarang ni bergantung pada kita. Pasal tu kita kata hero-nya adalah kita. Mari kita buat. Jangan itu hero, ini hero. Hero adalah kita. Dan kita yang bertanggungjawab kepada komuniti kita. Mari kita buat. Saya rasa kita kena stop finger pointing lah. Tunjuk. Kita tunjuk kita. Mari kita berlaku bersama. InsyaAllah. InsyaAllah. Tanggungjawab komuniti saya rasa begitu besar sekarang. Sebab kalau dulu mungkin kita bergantung harap kepada barisan hadapan. Tapi sekarang apabila kita sudah membenarkan banyak sektor untuk kembali beroperasi secara sepenuhnya, secara normal. Jadi mungkin banyak yang lebih banyak lagi yang perlu kita lakukan sebagai komuniti. Contohnya sekarang apabila anak-anak kita pada usia sangat kecil, mereka mungkin tidak memahami apa itu SOP, tetapi mungkin peranan masyarakat untuk mengingatkan dan ibu bapa sendiri. Jadi bagi Datuk lah, apabila kita berada dalam situasi sekarang, kita sebenarnya yang perlu menjaga diri kita sendiri dan pada masa yang sama saling mengingatkan. Kita melihat apa yang berlaku di sekeliling kita, kita juga perlu menjadi pemangkin kepada perubahan komuniti kita. Ya, betul. Saya rasa itulah misalnya, dan kita juga kena tengok bahawa tanggungjawab kita. Kita kalau boleh kita tak nak ada PKP lagi. Jadi kita mesti bergerak dan kita mesti bersama-sama bergerak dan orang kata menjaga keselamatan bersama lah. Datuk, antara yang menjadi perhatian kita pada hari ini ialah pembukaan prasekolah. Kalau minggu lepas kita tengok pembukaan sekolah melibatkan pelajar-pelajar peperiksaan awam. Jadi dalam keadaan ini ramai, ada juga segelintir ibu bapa dekat luar sana yang risau akan keselamatan anak-anak mereka untuk hadir ke sekolah. Mungkin apa antara nasihat dan saranan daripada Datuk? Dalam isu ni ada dua perkara yang saya terima banyak permohonan atau pertanyaan daripada masyarakat. Pertama adalah prasekolah, yang kedua adalah
pembantu rumah. Ya. Ya. Ada yang nak minta dibuka untuk pembantu rumah asing. Ini semua ada berkait. Yang kedua pagi ni sekolah lah. Jadi saya katakan untuk ibu bapa ikut pergi bawa anak sekolah. Lama dah bukan anak ni di rumah 3 bulan lebih. Pergi sekolah. Tetapi pastikan mereka sihat. Dan di sekolah nanti dia ada peraturan dia. Saya tengok SOP kata nanti hantar kat muka pintu, tanya, hantar, ambil dan sebagainya. Dan biasanya lepas habis pukul 12 balik ambil, jangan tinggal lama-lama. Jadi kita ikut saja. Dan saya rasakan kita sekarang ni kepentingan kita adalah pelajaran tadika. Yang kedua adalah sahsiah murid-murid tu di tadika. Yang ketiga adalah orang katakan nyawa atau penyakit, tapi peringkat itu kita dah dapat kawal. Jadi kita kena utamakan itu dan kita yakinlah. Yakinkan dengan kalau rasa swasta tadika tu dia lemah sikit, kita belasah lah. Baru kita jaga sama-sama. InsyaAllah boleh. Pergi, jangan tak pergi. Saya rasa selama beberapa bulan ini apabila sudah lama berada di rumah mungkin lihat sikit tu nak pergi ke sekolah kan. Ibu bapa pun mungkin masih lagi risau, tetapi tanggungjawab ibu bapa dan juga pengendali taska itu sendiri juga amat besar untuk memastikan supaya SOP itu sentiasa dipatuhi. Terima kasih Datuk kerana bersama dengan kami hari ini. Saya rasa perbincangan kita pun tidak akan sampai di sini saja. Mungkin ada lagi sesi-sesi lain yang kita akan bersama dan diharapkan juga kepada ibu bapa apabila dikatakan sebagai patuh tu maksudnya betul-betul patuhlah. Jangan kita bagi tahu dekat anak-anak untuk laksanakan SOP tapi ibu bapa sendiri leka. Sebab itulah ibu bapa merupakan model terbaik, role model kepada anak-anak kita dalam kita membentuk generasi ataupun anak-anak kita menjadi individu yang lebih peka dengan keadaan semasa dan juga mematuhi segala arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Baik, sekarang ini kita masih lagi dalam semangat ataupun nak melihat suasana pembukaan prasekolah pada hari ini. Jadi kita akan pergi tak jauh pun, dekat sebelah saja. Sebelah saja bersama dengan rakan kita.